الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan kesempatan dan atas keizinan Allah Subhanahu wa taala ke semua penonton melihat kepada satu hadis Nabi, wa fima rawi al-Imam al-Muslim fi sahihah an Abi Umamah al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abi Umamah al-Bahili, aku mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kerana sesungguhnya Quran ini akan memberi engkau syafaat. Iqra'ul Zahrawain, bacalah Zahrawain. Apakah dia Zahrawain? Al-Baqarah wa Ala Imran, iaitu surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah, kerana keduanya akan datang pada hari kiamat seperti dua kumpulan awan. Wa ka'annahuma amamatani aw ka'annahuma ghayayatani aw ka'annahuma firqani min tayr sawafin tuhajjani an ashabihima. Kerana kedua-duanya, yakni surah Al-Baqarah dan Ali Imran, akan datang kepada kita hari kiamat seperti dua kumpulan awan yang akan menaungi kita sebagai pembacanya, seperti dua kelompok burung yang sedang terbang untuk membela pembacanya. Saya ulang. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Abi Umamah al-Bahili, bahawa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya orang yang membacanya akan memperoleh syafaat daripadanya. Bacalah Zahrawain, iaitu dua surah Al-Baqarah dan Ali Imran, kerana kedua-dua surah ini akan datang pada hari kiamat seperti dua kumpulan awan yang akan menaungi pembacanya, seperti dua kelompok burung yang sedang terbang untuk membela pembacanya. Ini di antara beberapa kelebihan bagi orang yang istiqamah atas selalu berdamping dengan Al-Quran. Alhamdulillah, kita tengok dalam tempoh PKP ini semakin banyak kelas-kelas Quran ataupun majlis ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran di alam maya. Banyaknya kelas Al-Quran ini menunjukkan bahawa Al-Quran semakin dicintai, semakin menarik ramai orang supaya mulai mencintai Al-Quran. Kepada guru-guru Al-Quran, saya ingin berpesan, lebih-lebih lagi pada diri saya sendiri. Banyaknya kelas Al-Quran ini
bukannya mengancam kelas-kelas Quran yang lain. Perbetulkanlah nawaitu dan niat kita. Jangan pernah merasa diancam. Andai semakin banyak kelas Quran yang dibuka, hatta yang berdekatan dengan kelas Quran kita. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Rahmat daripada Quran ni umpama lautan yang tidak bertepi, ada permulaan tetapi tiada penghujungnya. Jadi kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah di atas belas kasih sayangnya masih lagi membuka pintu hati kita untuk Al-Quran. Al-Quran bukan seperti kitab-kitab yang lain. Al-Quran ada kaedah, cara dan bentuk bacaannya. Tak dapat dah kita menafikan bahawa di antara kaedah yang paling baik untuk belajar Al-Quran adalah selain daripada talaki, tetapi satu lagi pendekatan yang cukup padu dan mantap, iaitu secara musyafah, yakni bibir ke bibir. Kita akan merenung tepat ke muka guru Quran kita. Di mana kedudukan sebutan huruf-huruf yang dibaca. Untuk malam ini insya-Allah kita akan sama-sama merenung ataupun zoom bacaan muka surat 7 daripada surah Al-Baqarah. Lagi 4 hari menjelangnya Ramadan, hari Jumaat insya-Allah. Kita begitu gembira sebagai seorang mukmin pasti akan merasa gembira setiap kali menjelangnya Ramadan. Apatah lagi diizinkan Allah untuk berada dalam bulan Ramadan. Kita diajar untuk berdoa daripada Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami juga kepada bulan Ramadan. Tetapi di sebalik kegembiraan kita menyambut kedatangan Ramadan Al-Mubarak, kita tak boleh nak menyembunyikan kesedihan kita. Kerananya Ramadan kali ini, wallahu a'lam, masjid kita akan dapati tiada lagi yang solat tarawih secara berjamaah. Kalau ada pun mungkinlah 2-3 orang. Kerana pada saat ini kita diuji oleh Allah dengan musibah wabak COVID-19. Tetapi dalam pada itu sebenarnya kita juga tidak boleh menolak bahawa Allah tengah membuka pintu ruang ibadat kita dengan cara yang lain. Kepada suami-suami, kepada kaum Adam, sebenar-benar imam bukan sekadar memimpin rumah tangganya, tetapi bawalah anak dan isteri kamu berjamaah di rumah untuk menunaikan ibadat solat tarawih secara bersama-sama. InsyaAllah hubungan kekeluargaan akan lebih rapat. Dan kita juga berdoa semoga Allah menyegerakan, angkatlah wabak COVID-19, kerana kita begitu rindu untuk kembali ke masjid dan juga surau untuk sama-sama menunaikan ibadat solat tarawih bersama-sama dengan jemaah-jemaah yang lain, insya-Allah. Baik, bagi yang baru mengikuti